Selamat kembali bersama saya di channel Olga J. Martin. Jika sebelum ini kita pernah mendengar perkawinan pelik dan unik yang pernah diamalkan di negara luar, di Borneo juga terdapat beberapa adat perkawinan yang unik. Tahukah Anda, terdapat juga beberapa tradisi perkawinan yang disebabkan oleh adanya perbezaan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun atau sekadar ada tempat yang berbeza. Tidak lupa juga ada beberapa tradisi perkawinan yang dianggap pelik maupun menjijikkan di negara-negara tertentu. Contohnya, 30 hari sebelum berkawin, pengantin perempuan wajib menangis sejam sehari. Di wilayah Tianjia, China, pengantin perempuan disuruh menangis setiap hari selama 1 jam sepanjang 30 hari sebelum hari perkawinan. 10 hari kemudian, si ibu pula turut menangis dan selang 7 hari si nenek pula menangis. Masyarakat di sana percaya ritual menangis sebagai cara menunjukkan rasa kasih dan sayang yang mendalam. Seterusnya, memecahkan pinggan serta kaca bagi mengusir roh jahat. Di Jerman, dalam majlis perkawinan, tetamu akan memecahkan pinggan kaca atau seramik dalam ritual dikenali sebagai buang sial. Tetapi tetamu dilarang memecahkan gelas kaca kerana kaca adalah tanda kebahagiaan. Jika pecah, ia bermaksud ada perkara buruk akan berlaku. Selepas ritual membuang sial selesai, pasangan pengantin diminta membersihkan sisa pinggan yang pecah bertujuan mengajar mereka kehidupan berumah tangga bukanlah mudah. Seterusnya adalah hitamkan pengantin dengan bancuan kotoran. Menghitamkan pengantin ialah tradisi yang sudah lama diamalkan di Scotland. Sebelum perkawinan berlangsung, pengantin akan dihitamkan segala campuran benda kotor diperbuat daripada susu basi, tepung, telur sehinggakan bancuan tar. Ia kononnya bertujuan untuk menghalau roh jahat yang mengganggu pengantin. Namun kini dikatakan kerap dilakukan sekadar suka-suka untuk memenuhi adat lama. Pengantin perlu memakan sisa makanan di dalam mangkuk tandas. Ritual La Soupe yang diamalkan rakyat Prancis ini boleh dianggap tidak masuk akal dan jijik. Ahli keluarga atau tetamu akan ditugaskan untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan dan minuman untuk dijadikan sup. Setelah sup sampah terhasil, kedua-dua pengantin terbabit dipaksa meminum sup berkenan yang dihidangkan dalam pot kencing yang digunakan masyarakat lampau sebelum ini. Namun ritual ini sudah tidak diamalkan oleh sesetengah keluarga. Biasanya ia digantikan dengan cecair coklat sahaja. Dan kali ini saya ingin berkongsi 5 adat perkawinan unik masyarakat di Sabah dan Sarawak. Lain kaum, lain adatnya. Ketahui 5 adat perkawinan unik masyarakat di Sabah dan Sarawak. Setiap kali menjelang musim cuti atau perayaan, ramai pasangan yang menyampaikan undangan perkawinan. Perkara ini juga tidak terkecuali di Sabah dan Sarawak. Tambahan pula, masyarakat di Kepulauan Borneo ini memiliki latar belakang yang pelbagai. Sudah tentu banyak adat yang berbeza-beza sebelum melangkah ke alam perkawinan. Bagi mereka yang berhajat nak menjadikan orang Sabah dan Sarawak sebagai pasangan hidup, ada baiknya Anda tahu fakta menarik tentang beberapa adat perkawinan yang unik dan rare ini. Berjarum-jarum dan mela pinang adalah berjarum-jarum dan mela pinang. Ini merupakan sebahagian daripada adat perkawinan kaum Iban di Sarawak. Berjarum-jarum atau berbunga-bunga merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh pihak lelaki apabila telah berkenan dengan seorang gadis. Langkah ini lebih kurang sama seperti merisik dalam tradisi masyarakat Melayu. Setelah berjarum-jarum dipersetujui oleh kedua-dua pihak,
Acara pertunangan akan dilaksanakan. Sepanjang tempoh pertunangan pula, kedua-dua pasangan hendaklah mematuhi adat-adat bagi mengelakkan denda. Akhir sekali, majlis perkahwinan pasangan kaum Iban dipanggil Mela Pinang. Seterusnya, upacara merisik di tengah malam. Adat ini memang lain dari yang lain. Upacara merisik di tengah malam merupakan salah satu tradisi suku kaum Bidayu di Sarawak. Pihak lelaki akan datang secara mengejut ke rumah pihak perempuan pada tengah malam. Setelah itu, si ibu gadis akan bertanyakan kepada anaknya sama ada mahu menerima lelaki tersebut ataupun tidak. Jika si gadis setuju, pasangan tersebut akan melangsungkan pertunangan dan diketuai oleh ketua kampung ataupun ketua kaum. Si gadis akan menerima sebentuk cincin, pemberian wang, serta barang antaran. Pada hari perkahwinan pula, tembakan ke udara akan dilepaskan. Upacara penyembelihan ayam akan dilakukan sesudah pasangan duduk di atas pelamin. Dan ada juga adat guna mimpi untuk terima pinangan. Bagi masyarakat Dusun Suang Letut di Sabah pula, mereka mempunyai kepercayaan bahawa si gadis patut menerima atau menolak pinangan melalui petanda yang muncul melalui mimpi. Jika si gadis mendapat mimpi yang baik, pinangan lelaki akan dipersetujui dan tali pertunangan akan diikat. Majlis pertunangan kaum Dusun Suang Letut ini digelar menunui. Malanglah nasib si lelaki jika si gadis bermimpi buruk. Pada hari perkahwinan atau digelar pepiatot, pengantin lelaki akan diarak ke rumah perempuan menggunakan payung. Namun demikian, pasangan ini tidak akan duduk bersama di atas pelamin, tetapi sebaliknya pengantin perempuan akan dihantar ke rumah pengantin lelaki melalui adat pepiatot. Ada juga adat diarak guna ejong balongan. Pengantin lelaki mesti bayar 3 lapis tirai untuk jumpa pasangannya. Masyarakat di persisiran pantai Sabah juga mempunyai adat perkahwinan yang istimewa. Suku kaum Ubian ialah salah satu rumpun masyarakat Bajau yang kebanyakannya tinggal di Kudat, Pulau Bangi, Pulau Gayak, Kota Kinabalu serta Semporna Sabah. Semasa hari perkahwinan bagi kaum ini, pengantin lelaki akan diarak menggunakan ajong balongan iaitu kenderaan pengantin. Perkahwinan suku kaum Bajau Sabah. Kemudian, pengantin lelaki perlu melalui halangan 3 lapisan tirai sebelum dapat menemui pasangannya. Pengantin lelaki haruslah membayar sejumlah wang bagi setiap lapisan tirai yang dibuka. Pasangan pengantin juga perlu bersama dalam tempoh 3 hari. Jika tidak, perkahwinan yang dilangsungkan akan dianggap terbatal mengikut adat kaum ini. Selain itu, ada juga adat pelarangan ke kamar mandi di Borneo. Setelah resepsi pernikahan telah berakhir, di saat itulah kesabaran pasangan tersebut diuji. Keluarga dari mereka harus tetap memantau pasangan baru ini untuk memastikan bahawa mereka tidak menggunakan kamar mandi selama 3 hari. Dipercayai bahawa hal ini akan membawa keberuntungan dan pernikahan yang kepanjangan serta keluarga yang sehat selalu. Akhir sekali adalah bersanding sambil lutut pengantin lelaki menindih paha pengantin perempuan. Istimewanya bagi suku kaum Sukang, fasa melangkah ke alam perkahwinan dimulai dengan adat merisik yang dipanggil Dunua. Majlis pertunangan akan diadakan dengan rombongan pihak lelaki mengunjungi rumah pihak perempuan dan diketuai oleh ketua kaum atau ketua kampung. Semasa majlis pertunangan tersebut, kedua-dua belah keluarga akan berbincang tentang jumlah berian untuk majlis perkahwinan. Tiba di hari pernikahan, pengantin lelaki akan diarak ke rumah pengantin perempuan diiringi paluan gong. Menariknya, semasa bersanding,
lutut pengantin lelaki hendaklah menindih paha pengantin perempuan. Dalam adat suku kaum ini juga, pengantin akan makan terlebih dahulu sebelum semua tetamu dibenarkan menjamu selera. Strik juga ya kaum adat Sukang ini. Walaupun kebanyakan adat perkawinan ini tidak lagi diamalkan pada zaman kini, namun ia merupakan sesuatu yang menarik untuk diketahui. Kadangkala adat ini diamalkan sekadar untuk memeriahkan majlis dan suasana, bukanlah sesuatu kemestian.